Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, panas dan gempak sahabat semua. Ya, apabila kita lihat kelantangan Perdana Menteri kita hari ini ya berkaitan dengan keganasan di Gaza, rakyat Gaza yang dizalimi. Ya, tapi apa yang lebih memerejatkan adalah melalui pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau mendapat ugutan daripada berbagai pihak yang tidak bersetuju dengan kelantangan rakyat dan juga negara kita, khususnya Perdana Menteri kita ini. Namun sekali lagi sahabat semua, yang lebih menyedihkan adalah pihak pembangkang, khususnya Parti PAS yang mempersoalkan kononnya apa yang dikatakan ataupun dakwaan Anwar diancam dalam isu Palestin, melucukan itu antara kenyataan daripada pemimpin PAS. Kenapa mereka asyik berpolitik? Sedangkan hari ini sepatutnya kita bersatu hati, berganding tangan bersama-sama untuk menyuarakan ya kezaliman, memberhentikan kezaliman yang sedang dilakukan ini. Tapi dengan malangnya sahabat semua, inilah level pembangkang yang ada di dalam negara kita. Ya, begitu bersifat hasad dengkinya terlampau tinggi. Ya, kerana apa? Kerana apa yang kita lihat mereka kononnya mau menjadi pejuang mempertahankan hak rakyat Palestin, tapi apa yang sebenarnya mereka hanyalah berkokok di di kandang mereka sendiri. Seperti hero kampung sahabat semua, ya. Bagus mereka pergi ke sana untuk bertunjuk kalau benar ya mereka adalah hero. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Arab ya, mengelilingi beberapa negara Arab untuk melobi, untuk menggesa supaya keganasan ini diberhentikan. Tidakkah mereka melihat perkara itu, atau kerana mereka sudah dibutakan dengan sikap hasad dengki sahabat semua? Jadi hari ini saya ingin membawakan kita ya seorang penganalisis yang membuat satu kenyataan yang agak-agak ya memerintahkan kita. Katanya ugutan terhadap Perdana Menteri, suara Malaysia bela Palestin dapat perhatian. So ini sebenarnya yang harus dititik beratkan, bukannya dengan memutarbalikkan ya katanya melucukan dan sebagainya. Seorang pakar geostrategi menyifatkan ugutan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kelantangan memperjuangkan isu Palestin membuktikan suara Malaysia didengar di negara luar. Dr. Azmi Hassan yang juga fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara berkata, ancaman itu menunjukkan bantahan Malaysia terhadap konflik Palestin-Israel adalah efektif. Jadi saya melihat isu ini dari sudut positif. Kalau negara kecil seperti Malaysia mendapat perhatian hingga pimpinannya diugut supaya mengendurkan bantahan berbentuk pro-Palestin, maknanya apa kita buat itu efektif. Kalau banyak negara kecil seperti Malaysia suarakan bantahan itu, ia akan menjadi lebih efektif, katanya di Petik FMT. Beliau berkata begitu sebagai mengulas pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau menerima ugutan daripada ahli parlimen Eropah ya berhubung kelantangan Malaysia mengkritik kekejaman Israel di Palestin. Sementara itu penganalisis Universiti Teknologi Mara UiTM Dr. Nirwandi Matnurdin mengakui isu itu akan mengundang tekanan diplomasi terhadap Anwar yang berbeza pendirian dengan pemimpin kuasa besar dunia pro-Israel. Katanya, bagaimanapun isu ini tak harus dipolitikkan. Malaysia memang terkenal dengan diplomasi berbentuk awam kepentingan. Negara Islam dan konsisten yang mengecam elemen penindasan dan hak kemanusiaan khususnya rakyat Palestin yang ditindas di Gaza. Jelasnya lagi. Nur Nirwandi sementara itu berkata, Malaysia adalah negara yang mempunyai sistem demokrasi awam terbaik khususnya dalam memperjuangkan Islam dan hak kemanusiaan. Malaysia dihormati dan sering jadi rujukan melibatkan isu umat Islam di seluruh dunia. Katanya sambil menjelaskan, solidariti terhadap penindasan kemanusiaan memerlukan kerjasama semua pihak. Wow, itu antara kenyataan ya daripada penganalisis sahabat-sahabat semua. Jadi kita setuju ya bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat ya untuk Malaysia membela apa yang sedang berlaku ya khususnya di rakyat di mana nih di Gaza sahabat-sahabat semua. Tapi berbeza pandangan pula dengan geng-geng sapu bersih khususnya daripada Perikatan Nasional Parti PAS yang menganggap semua ini melucukan. Memang tidak punya otak mereka semua. Di mana sikap mereka? Di mana rasionalnya mereka sahabat semua? Dan seorang lagi pemimpin daripada Pakatan Harapan juga turut berbicara, mengatakan Malaysia terus bela Palestin biarpun berdepan risiko. Itu antara kenyataan daripada pimpinan. Ya, meskipun negara katanya berdepan dengan risiko tekanan luar susulan pendirian tegas Malaysia isu Palestin, namun atas dasar kemanusiaan, tekad itu mesti diteruskan.
Menerusi satu siaran media, ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim Sedno berkata, Malaysia dikenali sebagai negara kecil tapi soal prinsip keadilan dan kemanusiaan wajib dipertahankan walaupun berdepan kuasa besar dunia. Dalam ucapan Perdana Menteri ada menyebut negara kita diugut tapi soal perjuangan prinsip kemanusiaan mesti ditegaskan. Ini adalah perjuangan kita untuk memastikan dunia bebas daripada kezaliman dan bebas daripada mereka yang hanya mementingkan diri sendiri serta kuasa. Oleh itu, solidariti perpaduan kita untuk bersama dengan rakyat Palestin harus ditunjukkan oleh semua pihak di negara kita, katanya. Jadi untuk rekod, Perdana Menteri mengakui dirinya menerima ugutan daripada pihak yang mendukung serangan Israel ekoran kelantangan Putrajaya dalam memperjuangkan rakyat Palestin. Justru sebagai pemimpin nomor 1 negara beliau berpendiri, Datuk Seri berpendirian untuk terus mempertahankan solidariti bersama Palestin selain menegaskan untuk tidak gentar kepada mana-mana tekanan. Jadi mengulas lanjut, Syed Ibrahim yang juga pengurusi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia sempat berkongsikan pengalamannya mengikuti rombongan Perdana Menteri dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir ke luar negara dalam usaha menyuarakan pandangan Malaysia berkaitan isu konflik berdarah itu. Katanya, saya sendiri turut bersama dan melihat bagaimana Malaysia terlibat dalam usaha-usaha untuk menyampaikan pandangan di peringkat OIC, yaitu Pertubuhan Kerjasama Islam, menerusi mesyuarat khas yang diadakan di Jeddah. Selain itu, pertemuan PMX dengan negara-negara utama Putra Mahkota Putra Muhammad Salman, perbincangan tersebut menyatakan pendirian Arab Saudi kekesalan mereka ke atas apa yang berlaku, ujarnya. Jelasnya dalam rombongan 5 hari Anwar turut mengadakan sesi perbincangan 4 mata bersama dengan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dan Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Mesir, bagi membincangkan kerjasama di antara negara untuk menghentikan serangan rejim Israel itu. Jadi sahabat semua, ini antara perkara yang sedang dilakukan dan telah pun sebenarnya dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang, PAS dan Bersatu, Parti Muda, mereka pula menggesah kononnya perlu bagi siapakah sebenarnya yang membuat ugutan itu. Ya, sahabat-sahabat semua, kalau dikeluarkan pastinya akan mengeruhkan keadaan. Jadi untuk menjaga semua pihak, sebab kita adalah negara yang berkecuali dan hanya menyokong kepada tindakan, bukan menyokong tidak menyokong, negara kita tidak menyokong kepada tindakan kezaliman ini, jadi seharusnya harus dilakukan dengan cara diplomatik, bukannya dengan cara sembrono, sombong dan angkuh seperti mana yang ditunjukkan oleh pihak pembangkang hari ini, seperti Parti Muda, PAS khususnya bersama dengan Bersatu, amat-amat memalukan. Kononnya berjuang untuk mereka, tetapi hanya berkokok di kampung mereka sendiri. Sepertinya mereka adalah hero kampung semata-mata. Itu dia. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen dan pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.